أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Quran Karim kepada hamba-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah bengkok. Yang tidak pernah bengkok. Ini wajah artinya bengkok. Liyunzira ba'san syadida, supaya memberi peringat sungguh-sungguh. Wa yubashshiral mu'minin, dan memberi khabar kepada orang mukmin. Alladzina ya'maluna as-salihat, yang mana mereka beramal dengan amal yang soleh. Anna lahum ajran hasana, sesungguhnya mereka mendapat ganjaran yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati tuan imam kita, sahabat-sahabat semua, ada jawatan kuasa surau, juga jemaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur alhamdulillah, puji bagi Allah, kita sempat sama-sama berkumpul di rumah Allah yang mulia ini untuk sama-sama kita mengikuti pengajian lah, kuliah kita pada malam ini. Jadi kuliah saya biasanya itulah mengenai surah-surah juzuk amma. Malam ini kita menceritakan tentang surah yang juzuk yang ke-30, surah yang ke-81, iaitu surah At-Takwir. Bulan lepas surah ini telah kita tafsirkan. At-Takwir juzuk yang ke-81. Surah yang ke-81 juzuk 30. Surah At-Takwir. Jadi bulan lepas kita dah tafsir ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Saya dah tafsirkan. Tetapi tak ingat dah tu. Tafsir semula lah kan. Bagi ingat balik kan. Kita ingatkan balik ni surah ni. Baik. Surah ini menceritakan tentang At-Takwir, iaitu gulung, lipat gulung. Gulung apa ni gulung tu? Takari gulung-gulung matahari yang telah digulung. Itu maksudnya. Dan surah ini menceritakan keadaan berlaku hari kiamat. Sebelum hari kiamat, kemudian berlaku kiamat. Kemudian menceritakan tentang Quran Karim dan makhluk Allah, dua makhluk Allah yang mulia. Malaikat Jibril dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu makhluk Allah yang rapat dengan Allah, iaitu ketua malaikat, iaitu Jibril, dan hamba Allah yang dicipta Allah sebagai hamba yang mulia, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhati surah ini, dia banyak iza, ada 12 iza. Inilah kelebihan Al-Quran kan. Dia punya prosa rangkap. Dia punya, kata kalau kita pantun ujung dia bunyi sama. Tapi ini dia punya kesastraan dia. Subhanallah lah, tak dapat kita gambarkan. Inilah hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk kita semua. Baik, untuk mendapat keberkatan, kita sama-sama membaca surah ini ya. Baik, kita baca sekali lagi lah, supaya kita dapat sama-sama dapat pahala bacaan tu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat wa idzal wuhushu husyirat. Ada gulung sikit lidah ni ya. Wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idza suhufu nushirat wa idza as-samaa'u kushitat wa idza al-jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat. Kalau nun sabdu tu dengung. Alimat nafsum ma ahdarat. Fala uqsimu bil khunnas. Al-jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim. Dhi quwwatin 'inda dhil 'arsyi makin. Quwwatin 'inda dhil 'arsyi makin. Muta'in thumma amin. Wa ma sahibukum bimajnun. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Ra'ahu bil ufuqil mubin. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin. Wa ma huwa biqawli syaitanir rajim. Fa aina tadhhabun. In huwa illa dzikrun lil alamin.
liman syaa'a minkum ay yastaqim. Syaa'a minkum ay yastaqim. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Tasha'una illa Allah illa an yasha Allahu Rabbul Alamin. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Mudah-mudahan adalah setiap bacaan kita dapat pahala, insya-Allah. Cuma kita lepas kita baca, kita kena fahamkan lagi sikit tafsir daripada ayat ini. Ya. Ayat ini turun di Mekah, turun di Mekah. Kita ulangi lagi, di mana kalau kita lihat daripada ayat 1 hingga 12 itu ayat yang banyak menyentuh tentang idza. Idza artinya apabila. 1 hingga 12 tu idza saja. Jadi kita bagi 2. 1 hingga 6 tu sebelum datang kiamat ini. Itu kita katakan pra kiamat. Dan selebih 6 tu, 6 hingga 12 tu pre and post. Post tu kira berlakunya kiamat. Okey. Di mana Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah di sini, idza syamsu kuwirat, apabila matahari telah digulung. Maksud digulung sini, matahari telah dilingkari oleh cahaya-cahaya. Sehingga suatu masa bila digulung oleh lingkari cahaya tu, dia akan hilang, tenggelam. Kan? Inilah kalau ada fenomena macam ini, bersedialah kita ya bila ada fenomena yang macam ini. Tapi matahari masih lagi okey kita tengok lagi sekarang ni. Kemudian wa idzan nujumu kadarat, dan apabila bintang-bintang telah bertaburan, gugur dah. Bertaburan, gugur, itu maksudnya inkadarat. Inkadarat ni artinya gugur, bertaburan. Dia sudah orang kata tak ada mengikut edarannya lagi. Kalau dalam surah Yasin disebutkan wal qamara qaddarnahu manazil hatta urjunil qadim kan. Bintang-bintang bukannya bulan, bukannya matahari, tapi bintang je. Wan najmu idza hawa, dan demi bintang apabila dia dan bintang-bintang ini Allah Subhanahu wa taala kata bertaburan dah tidak tentu hala dia punya peredaran. Kemudian ayat yang ketiga, wa idzal jibalu sugirat, dan apabila gunung-gunung telah dihapuskan, diterbangkan. Cakrawala di luar sana pun dah tidak tentu pasal lagi. Apalagi di dalam planet kita, bumi kita ni. Sehingga gunung ganang tadi tercabut, terbang, tercabut, dia terbang seperti debu-debu yang terbang. Tuan-tuan boleh bayangkan tak? Sebab tu dalam ayat ini disebut Nabi tidak katanya menyembunyikan apa yang dia diwahyukan kepadanya. Kan dalam ayat ni nanti di akhir itu, benda-benda yang ghaib ni kita percaya tak? Mesti percaya. Tadi dan dalam ayat ini juga ada yang tak percaya. Nanti. Kemudian wa idzal isyaru utilat, dan apabila lagi Allah ceritakan unta-unta yang bunting telah dibiarkan begitu saja. Dulu unta ini adalah satu kenderaan yang sangat penting. Kenderaan dia mahal. X90 sekarang lah. X90 lah. Ya. X90 ataupun Audi, BMW yang mahal-mahal tu, itu memang mahal, orang suka.
Sebab apa dia mahal? Sebab itu unta dulu ni, yang bunting ni, mereka dah menunggu. Bila lahir je unta yang bunting ni, mereka jaga elok-elok. Ya, unta ni. Unta bunting ni, apabila berlakunya nanti, sebelumnya kiamat berlaku, dah rasa ketakutan. Jadi unta tu tak diindahkan lagi. Biar gitu saja. Kenderaan yang besar-besar, rumah yang besar-besar, bila berlaku kiamat, kita nak tunggu rumah tu lagi? Tak ada. Bawa diri masing-masing. Sedangkan banjir besar, bah besar pun, kita tenggelam, nak buat macam mana? Biar je lah. Gitulah rupanya tu. Baik. Kemudian apa lagi berlaku sebelum tu? Wa idzal wuhushu husyirat. Apabila binatang-binatang semuanya berkumpul. Tak kira binatang tu gajah ke, harimau ke, yang berbisa, yang besar, yang kecil, yang berbisa, yang tak bisa, yang menjalar, yang tidak menjalar, yang berjalan dengan perut, yang berjalan dengan 2 kaki, 4 kaki dan banyak kaki, yang bisa-bisa tu, mereka berkumpul semua. Dia tidak mengganggu. Bahkan rasa ketakutan juga binatang ni. Dia tahu kan, gempa bumi pun, bila berlaku gempa bumi, ada satu tanda alamat, binatang sendiri tahu. Binatang tahu, oh ini berlaku kiamat, dia akan lari tempat tu. Dia tak akan tunggu di situ. Betul tak? Macam binatang-binatang laut, kalau musim sejuk, dia tahu musim sejuk dah, dia tak akan duduk situ, dia pergi ke tempat lain. Tu dia binatang tu. Tetapi binatang yang macam harimau, dia makan binatang yang kecil-kecil kan. Buaya kadang dia makan bahan manusia. Kadang-kadang manusia bahan pula binatang, ayam apa semua. Tapi pada hari itu mereka dekat dengan kita. Kita tak ada rasa ayam ni sedap, makan tak ada rasa nak makan. Harimau tengok kita macam ni pun dia tak makan kita. Sebab apa? Ketika itu berkumpul, mereka berhimpun. Begitu hadarat. Husyirat dia berkumpul. Kemudian lagi wa idzal biharu sujjirat. Apabila lautan meluap-luap, bercampur bau, hitamnya, kemerahannya, menggelegaknya, panasnya dengan sejuknya bercampur tu. Bercampur. Air-airnya itu menggelegak dan panas, dan terlampau panas, dan ada yang sejuk, terlampau sejuk. Ulama tafsir menyebut bahawanya keadaan lautan tidak seperti lautan cantik yang kita lihat sekarang. Menakutkan, menakutkan. Yang penyelam kapal sedalam nak lihat Titanic di bawah tu pun sampai ke bawah meletup dia punya ni kan, kapal selam tu. Sekuat tu pun tak boleh nak buat apa, mati juga. Sekuat seteguh mana pun. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan sedalam lautan, dikatakan kedalaman itu 13 kali menara kembar Petronas tu, kedalamannya tu. Sungguh dalam sungguh kan. Tak ada kehidupan selain kehidupan laut saja yang boleh tinggal di dalam tu. Begitulah keadaannya laut, dan dia bercampur bau. Dia dengan ombaknya, dengan apa nama orang kata, keganasan ombak, dan bercampur bau hitam putih, baunya. Itu keadaan dia. Kemudian wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila diri-diri manusia telah dipasangkan, diri-diri manusia ada pasangan. Maksud ulama tafsir menyebut pasangan ni ada kemungkinan roh kita. Apabila roh kita dihantar balik bersama, ini dah masuk kepada berlaku kiamat lah. Tadi sebelum ini berlaku, apabila kita dah di akhirat, besok kan kita akan ada pasangan kita. Kalau kita suka kepada seseorang, kerana kebaikan dia membawa kepada kebaikan untuk kita, inilah pasangan kita untuk baik. Masuk berjumpa lah. Kawan Haji Dolah, esok Haji Dolah itu berkawan dengan saya, jumpalah kita pasangan esok Haji. Haji Samsuri, Haji semua.
Haji Rahman. Besok berjumpa, begitulah kan. Tetapi kalau kita berkawan dengan orang yang bukannya baik, orang maksiat dan sebagainya, kawan kita yang maksiat tu, na'udzubillah min dzalik. Itu gembiralah. Ashabul yamin wa ashabul shimal, ada dua lah. Kebaikan itu ada pasangan kita. Kalau baik pasangan kita tu, maka kita akan turut serta dengan kebaikan tu, membawa kepada kebaikan. Kemudian wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan apabila anak-anak perempuan, kanak-kanak lah, ada yang kanak-kanak, anak yang kecil, ada seperti bayi, ya, dikubur hidup-hidup, ditanam hidup-hidup. Bi ayyi dzambin qutilat. Allah tanya, kenapa, dosa apakah yang menyebabkan kamu dibunuh? Qutilat, dibunuh. Apa sebab kamu dibunuh? Allah Subhanahu Wa Taala tanya kepada anak tu, kanak-kanak ni, bukan tanya kepada bapa dia. Lalu zaman Rasulullah SAW, zaman jahiliah dulu, sebelum mereka nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, mereka menghina Nabi, mencaci Nabi, mengherdik Nabi SAW. Mereka mau dengar ayat yang disampaikan oleh Nabi. Dengan kejahilan mereka, mereka menanam kanak-kanak. Kenapa mereka menanam kanak-kanak? Kerana tak mahu menanggung malu. Bila lahir je anak perempuan, malu. Allah tanya, kenapa di masa kanak-kanak dalam akhirat, di akhirat nanti kamu dibunuh, dikubur, kenapa? Allah bukan tanya bapaknya. Allah tanya anaknya tu. Supaya apa? Supaya bapaknya berat menanggung malu dia. Berat menanggung malu dia. Itu ditanam. Kenapa dia dibunuh? Kerana mereka rasa malu. Bukan Allah tak tahu, sahaja dia tanya kepada kanak-kanak itu. Ada cerita ke dalam ayat ini. Ada seorang sahabat Nabi SAW, tapi dia Islam lah. Sewaktu kejahilan dia, dia membunuh anak dia. Kan? Dia sayang anak dia tu. Dipanggil, segera datang anak perempuan ni. Dia rapat dengan bapa dia. Oleh kerana tidak mahu perasaan malu di kalangan orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik, dia sanggup buat. Dia bawa anaknya ke telaga mati, ya, ke telaga sumur lah, kita telaga lah. Bawa ke situ, anaknya jenguk je telaga tu, dalam macam tu, dia angkat kakinya, dihumbannya masuk ke dalam telaga tu. Dia cerita kepada Rasul, ya Rasulullah, saya mendengar lagi waktu saya mencampakkan anak saya di dalam telaga tu, saya mendengar ayah. Kan? Perasaan saya ketika itu memang ada rasa sayang, kasih. Tetapi perasaan saya dengan orang musyrik lebih dekat lah. Ketika itu dia rasa menyesal. Dia bercerita dengan Rasulullah menangis, menitis air mata. Kan? Kita ni kalau anak-anak kecil kita gelia tengok ni, apa berlaku kan, kita rasa sedih kan. Kena jaga anak-anak ni kita ni. Kena bahasa pun kita kena jaga kepada mereka. Contohi mereka dengan akhlak yang baik. Sekarang anak lelaki, anak perempuan sama saja. Bahkan saya rasa anak perempuan banyak diberdikari sendiri, menjaga ayah mamaknya kan. Orang lelaki ni dia cari penghidupan dia untuk keluarga. Anak perempuan ni juga jaga orang tua dia lah. Kebanyakan gitulah. Sebab saya, adik-adik saya ramai dia Cina dulu Cina ni dia miskin, dia hantar kepada orang Melayu. Jadi saya ada kakak saya Cina, kakak sepupu saya Cina, ambil jadi Cina kan, semua tak kahwin. Walaupun dia Cina, orang Cina semua tak kahwin. Dia boleh cakap Cina. Sampai mak kandung dia datang, dia beritahu, kenapa you tidak kahwin? Kasih Melayu tidak kahwin. Sekarang ini Cina tidak mau hantar lagi sama Melayu. Sebab apa? Kalau tengok anak Cina ini perempuan, banyak jaga dia punya bapa, banyak jaga dia punya mamak kalau sakit. Anak lelaki tidak ada mau jaga. Kalau macam tu bagilah anak lelaki kita. Mana boleh tak boleh. Anak lelaki dia banyak mencari penghidupan luar. Sudah Cina dulu
mereka dalam keadaan miskin dihantar kepada orang Melayu ni. Ni yang perempuan ni lah. Kena hormati juga orang perempuan. Sebab itu dalam Al-Quran ada surah An-Nisa untuk wanita. Dibuang apabila dia cerita pada Rasulullah SAW, Rasulullah menangis. Sampai sahabat kata, kenapa kau cerita Rasulullah menangis dah? Sampai Rasulullah menangis. Dan Rasulullah kata tak apa. Dia mencerita kerana dia nak melepaskan kesalahan dia. Nak melepaskan kesalahan dia, apa yang dia buat dulu-dulu tu. Sampai dia sendiri menangis, Rasulullah menangis. Dia cerita lagi sampai Rasulullah mentih lagi air mata. Dan Rasulullah akhirnya mengatakan, engkau bila dah Islam, segala dosa-dosamu dihapuskan. Allah tidak lagi menyoal tentang tu kan. Dari Islam. Sebab zaman jahilah kita tak tahu. Sama lagi tidak ada berilmu mengikut hawa nafsu. Itu kata wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Kemudian wa idzas suhufu nushrat, dan apabila catatan amal telah dibentangkan. Kita punya diary, kita punya laporan hidup kita ni semua dibentangkan. Laporan kita semua akan dibentangkan, ya. Kadang-kadang saya pun juga rasa takut kan. Daripada umur kita muda sampai sekarang apa kita buat? Sampai sekarang apa kita lakukan? Banyak mana peratusan kita tak tahu kan. Tanya tanya dirilah. Amalan kita sangkutkah tidak dengan apa yang kita bawa esok kan? Kerana kitab-kitab itu memang dah disedia. Memang dah ada di depan kita. Kita bawa sendiri lagi. Laporan-laporan kita, diary kita, catatan amal kita. Dalam ayat lain, wa wudi'al kitab, diletakkan kitab di depan kita ni, fataral mujrimina musyfiqin. Maka takutlah, gerunlah orang yang menanggung dosa. Orang yang banyak buat dosa dia takut. Tetapi orang beriman dia tak takut. Sebab dia tengok kitab dia itu settle semua. Daripada umur dia balik sampai umur dia tua sehingga meninggal dunia. Kita tengok amalan dia. Wah, semua baik-baik berlaku. Dia rasa tak takut. Tetapi mujrimina musyfiqin. Dosa dan juga rasa takut. Wa yaqulun ma li hadzal kitab. Lalu mereka berkata, ini kitab apa ni? Sendiri pun tak tahu. Dia sendiri tanya, kitab apa ni ya? Hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Hak besar pun dia catat, hak kecil pun dia catat. Man ya'mal mithqala dzarratin, sebesar zarah pun yang baik dicatat. Dan sebesar zarah yang jahat pun dicatat. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Melainkan semua dikira semua. Itulah sebesar mana pun kita akan menghadapi itu semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat seterusnya, wa idzas samaa'u kushitat. Dan apabila langit telah dicabut, langit telah apa dia tadi? Ditanggal, dicabutlah. Langit telah dicabutlah. Atau dunia ni pernah ada langit macam tu tak? Tak nampak lagi dicabut dia macam mana. Tapi di akhirat esok, langit ini yang ada kita atau macam ni dicabut. Yang ada langit belah kan? Langit belah adalah Nabi SAW. Dan langit yang ada kita lihat sekarang ada berwarna merah. Ya, kalau hujan dia terlampau gelap. Ya, kalau panas terlampaulah terang. Sehingga kita tidak sanggup lagi duduk dalam panas. Kita duduk dalam rumah ikon. Kan? Itu keadaan langit. Di hari akhirat esok, langit itu dicabut. Kalau dah dicabut, apa pula alam kita ni? Itulah maksudnya. Wa idzas samaa'u kushitat. Kemudian wa idzal jahimu su'irat. Ini pula di akhirat esok apabila neraka telah dinyalakan. Jahim, neraka jahim tu neraka dinyalakan. Dan ulama-ulama mengatakan bahawa memang dah ada dah. Surga neraka dah Allah Subhanahu Wa Taala cipta dah.
Tinggal nak masuk je lagi. Kan? Tinggal nak masuk lagi syurga dan neraka ni. Dah disediakan dah. Allah dah atur dah. Atur dah supaya manusia ini akan dimasuk di antara keduanya. Apabila syurga dihampirkan. Wa idzal jannatu uzlifat. Uzlifat intinya hampir. Hampir kepada siapa? Orang beriman. Syurga dan neraka. Gulungan kanan dan gulungan kiri. Kita kalau boleh nak gulungan kanan, ashabul yamin. Orang ashabul yamin ni akan menerima catatan amal di sebelah kanan. Itu tadi, lipatan-lipatan sejarah hidupnya sebelah kanan, amalan sebelah kanan, duduk di sebelah kanan. Muttaqiina, mereka duduk di atas, kata dipan-dipan ni, di atas tempat-tempat balairung, bersembang-sembang. Tuan Haji Samsuri, Tuan Haji Dola duduk di atas tu. Kita ni sama-sama di sini sembang sebelah kanan. Kita bersembang-sembang, memperkenalkan diri dengan amalan serta ditunjukkan kebaikan. Masya Allah. Yatufu alaihim wildan mukhalladun. Pada ketika itu bukan tua macam ni. Kita sentiasa muda-muda belaka. Ada mengatakan 24 tahun, ada yang mengatakan 30 tahun mudanya kita. Tanda ke tu? Tanda ke? Mesti kita nak kan? Mesti kita nak benda tu. Jadi kita nak, biarlah catatan amal kita adalah yang terbaik insya-Allah. Kemudian barulah Allah Subhanahu Wa Taala dah habis dah perkataan idza tu, alimat nafsum ma ahdarat. Akan tahulah tiap-tiap diri. Alimat, dia akan alim, dia akan tahu. Diri dia, nafsun artinya diri dia. Ahdarat, apa amal yang sudah disediakan. Amal orang yang suka puasa, ni pintu rayyan ni, kau masuklah situ. Nanti ni tempat kau lah ni pintu rayyan ni. Siapa tak nak pintu rayyan ni, ya Allah. Tengok dari luar rasa nak dekat lagi. Kan? Tengok dari luar pun cukup. Dah pintu rayyan kata ulama. Pintu orang yang suka berpuasa. Ini puasa tak? Ada puasa kan? Isnin Khamis lah, belajarlah Isnin Khamis kita puasa. Puasa sunat Isnin Khamis. Puasa putih 13, 14, 15. Puasa Nabi Daud selang hari boleh lah. Kan? Tapi niatkan Allah SWT lah. Sumu tasihu. Kita puasa dapat sihat. Satu kata Nabi SAW. Sumu tasihu. Kita puasa dapat kita sihat. Okey. Di sinilah akan dibentangkan segala tiap-tiap diri amal yang sudah disediakan. Kalau suka puasa dia akan begini. Kalau seorang orang yang solatnya sempurna, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashu'un. Berjaya orang beriman, mereka dalam solatnya itu khusyuk. Bila solatnya itu khusyuk, maka solat itu membawanya ke tempat solat. Seorang suka bersedekah, pahala sedekah tu bawa ke tempat sedekah. Disediakan dah semua dah tu. Jangan kita berat sedekah. Sedekah tu sebenarnya menambahkan pendapatan kita. Sedekah bukannya mengurang. Kan? Okey. Seterusnya habis dah cerita dari satu hingga titik. Kemudian ayat yang seterusnya, fala uqsimu bil khunnas. Apa cerita fala uqsimu bil khunnas ni? Iaitu maka bersumpahlah aku bersumpah kata Allah. Kalau kita tengok di sini la tu menunjukkan nafi ni tidak kan, maka tidak. Tetapi di sini Allah sebut aku bersumpah. Fala, aku bersumpah. Uqsimu, aku bersumpah. Uqsim, qasam kan. Huruf qasam ada 3. Wallahi tallahi, wallahi kan. Sumpah laknat lah apalah. Wallahi tallahi wa wallahi. Hadza harful qasam. Huruf qasam wallahi wa ba wa ta. Ada 3 huruf qasam ni. Jadi qasam, aku bersumpah kata Allah bil khunnas, bintang-bintang khunnas yang tenggelam timbul. Apa
bintang-bintang yang tenggelam timbul ni macam mana. Nah sekarang malam kita nampak tak bintang? Bintang biasanya nampak malam ni. Siang nampak, dia ada tapi dia tenggelam. Siang dia tenggelam, dia tak nampak. Yang nampaknya waktu malam. Allah bersumpah dengan bintang-bintang tu. Sekarang macam kita nak tengok aplikasi masa kita baru ni saya pergi ke apa nama ni, Pulau Tinggi Mersing Johor. Pulau Mersing Johor tu, itu jumpa Tuan Haji tu. Saya pergi Mersing Johor terus pergi ke utara ni. Lepas tu awal Muharram kita nak tengok bulan Muharram. Maha suci Allah lah. Itu alat-alat yang dibawa oleh ilmu falak. Kita lantik konsultan untuk mengajar kita lah kan. Dia kursus lah dekat pulau tu. Sambil-sambil melihat awal Muharram. Hari Rabu kan, hari Selasa, Rabu esoknya cuti awal Muharram. Malam pun pergi tengok lah. Jadi konsultan yang mengajar kita ni, dia mencerap daripada Maghrib sampai pukul 2 pagi. Kemudian dia buat satu gambar kan. Gambar masya-Allah cantik lah. Sampai nampaklah bulan tu. Bulan tu nampak waktu dah malam dah. Sewaktu maghrib tak nampak. Sebab apa? Kawasan kita ni cuacanya tak berapa elok. Awan tebal. Terlampau terlindungi, tak dapat melihat. Ni di tepi pulau lagi satu. Kita pergi pulau lagi satu, malam mau bergerak. Kita tengok baru dapat nampak sipi bulan tu. Itu menandakan satu Muharram. Kemudian dia perkenalkan aplikasi kita. Kalau tuan-tuan aplikasi kita buka ada apa nama dia ni, Stellarium. Stellarium. Dalam ni kita tahu berada mana bulan ni. Stellarium ni kan, bulan ni dah berapa, dah nampak sini dah. Dia boleh berjalan dah. Ni Kuala Lumpur. Saya berada di sini. Pergi tengok macam ni. Itu dia punya zodiak, Indos, Peacock, semua yang macam Scorpion tu. Ni Sagittarius. Mana bulan kita ni? Bukan dari sini. Pergi tengok di sini, mesti bulan dekat sini. Matahari berada di mana? Ini aplikasi yang terbaru, orang Melayu yang buat. Saya rasa di Bangkit Pegun juga tengok benda ni kan. Bulan dah nampak dekat sini. Di bumi ni bawah sana Jupiter, Uranus. Bawah sana tu. Ni mudahlah kalau nak tengok bulan. Dah berapa hari ke berapa hari. Ini aplikasi Stellarium nama dia. STA. Buat aplikasi pergi tengok. Kan? Tetapi kalau dia tengok Microsoft, kita tengok Masya Allah, Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tuhan yang mencipta timur dan barat kan. Nikmat apa yang kita nak dustakan lagi? Masya Allah. Bila kita tengok walillahi mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Bagi Allah dia mencipta langit dan bumi. Ya, dan Allah Maha berkuasa atas setiap sesuatu. Punya banyak bintang, 5 macam bintang zodiak, macam bintang Mars, apa lagi, Zuhal, Marek, ada 5 tu kan. Bergerak mengikut peredaran dia. Yang kami nampak Zuhal. Zuhal jelas lah nampak tu, Zuhal. Itu memang dahsyatlah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memang saya suka tengok benda-benda di langit sebab kebesaran dia. Kita menambahkan keyakinan, keimanan kita kepada Allah kan. Malam tu je tidur tepi laut ni, ambil selimut daripada bilik, bawa keluar. Tidur tepi pantai tu, nampak berbantal. Kita tengok bintang. Sampai macam tu, seronoklah. Itulah fala uqsimu bil khunnas, al jawaril kunnas. Al jawaril yang beredar.
Al-Kunnas yang terlindung. Jadi Allah bersumpah dengan bintang, ada yang beredar, ada yang itu. Wal-laili idza asas, dan malam tatkala dia telah pergi. As-as ni malam, waktu malam kita ni as gelap, as lagi gelap lagi, nak sampai habis dah malam. Jadinya waktu malam tu tatkala dia gelap dan gelap lagi, as-as. Allah bersumpah di situ. Was-subuhi idza tanafas, dan waktu siang hari, subuh, siang hari, idza tanafas, apabila dia tanafas, kata kita bernafas lah, terang. Terang, Maha suci Allah. Allah peredaran tu dengan malam yang gelap gulita adalah keperluan bagi manusia, dan siang keperluan untuk manusia, yang Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan bagi kita bersedia ke arah tu. Bila malam, bersedia kita bahawasanya kita akan kembali kepada Allah. Bila siang, bersedia juga kita bahawa kita juga akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu persediaan yang disebut Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan waktu malam dan siang. Wal laili idza yaghsha, waktu malam cari penutupan. Wan nahari idza tajalla, dan waktu siang apabila dia menampakkan dirinya. Siang kita cari hidupan, malam kita berehat. Okey. Innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya perkataan yakni Al-Quran. Innahu ialah maksudnya Al-Quran tu. Laqaulu rasulin karim, satu perkataan yang dibawa oleh pesuruh. Pesuruh yang mulia. Siapa dia? Malaikat Malaikat Jibril yang bawa tu. Innahu laqur'an, sesungguhnya Al-Quran tu adalah perkataan yang dibawa oleh pesuruh, iaitu Al-Karim, iaitu malaikat yang mulia. Sebab apa Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan ini sifat-sifat malaikat. Sifat dia ialah menyampaikan. Sifat malaikat ni risalah, dia membawa wahyu, dia mengatur urusan hamba-hamba Allah. Malaikat Jibril ni ketua para malaikat, dia mengatur urusan hamba-hamba di muka bumi ini atas urusan Allah. Sedikit pun dia tak tinggal. Dia mengikut perintah, sebanyak perintah Allah suruh dia lakukan dan tidak mengurangkan perintah itu. Ini malaikat Jibril. Ketua malaikat. Dia punya sifat rasulin. Kemudian dia punya akhlak karim, mulia. Sifat kepada malaikat. Saya lihat di sini ada 6 sifat malaikat sini. Yang pertama ialah rasulin, iaitu menyampaikan, memberi risalah. Yang keduanya karim. Yang ketiganya ayat ini, dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai singgasana yang kukuh. Arsyil makin, maknanya malaikat itu adalah kekuatan, mempunyai kekuatan yang mengatur urusan dunia kita, urusan manusia, urusan jin dan manusia. Indadzil arsy makin, di sisi arash yang kukuh. Malaikat ini sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Atas perintah Allah dia lakukan. Sebab tu indadzil arsy makin, muta'in thumma amin, dipatuhi serta dipercayai. Malaikat Jibril adalah sifatnya taat. La ya'suna ma amarahum wa la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi sentiasa melakukan arahan, yaf'alun. Mereka melakukan arahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu taat pada perintah Allah. Dah dia punya sifat. Sama amin, kemudian dipercayai. Malaikat adalah dipercayai di kalangan malaikat-malaikat lain.
Bukan malaikat lain tidak dipercayai, malaikat percayai semua mereka ini taat kepada Allah. Tetapi Jibril adalah makhluk Allah yang dekat dengan Allah, dekat dengan Allah serta menjadi ketua para malaikat. Itu dia bawa Nabi SAW ke mana-mana. Itu sebut sifatnya tu. Kemudian wa ma sahibukum bimajnun, dan tidaklah sahabat kamu itu orang yang gila. Siapa sahabat itu? Ini bercerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma sahibukum bimajnun. Kerana Allah sebut perkataan sahabat, dan tidaklah sahabat kamu iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu gila. Orang kafir musyrik jahiliyah mereka menyatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang gila. Dia mencerita benda-benda yang pelik gila. Datang Isra' dan Mi'raj, baru dia satu hari daripada subuh, tadi bersubuh pergi dah balik daripada langit 7. Kau percaya ke? Gila dia kata. Dia kata gila. Wa ma sahibukum bimajnun. Allah kata sahabat kamu ini tidak gila. Laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Sesungguhnya dia melihat malaikat itu di ufuk yang nyata, di ufuk langit itu. Nabi SAW melihat bentuk rupa asli malaikat sebanyak berapa kali? 2 kali ya. Nabi melihat malaikat yang asli ya. Yang asli 2 kali. Sewaktu Nabi SAW menerima wahyu di Gua Hira, dan yang keduanya Nabi dimi'rajkan di langit di Sidratul Muntaha. Itu dia melihat malaikat ya. Aku melihat malaikat, dia kata kata Ibnu Abbas menceritakan Nabi SAW melalui Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau melihat malaikat rupanya yang besar, sayapnya menutupi seluruh ufuk, boleh menutup bumi ya. Dia mempunyai 600 sayap. Bayangkan malaikat kan. Wa huwa bi ghaibi bidanin, dan tidaklah dia atas hal-hal yang gaib dapat dituduh, dan tidaklah katanya dan tidaklah dia Nabi Muhammad SAW itu dituduh kamu sebagai orang yang tidak menyampaikan perkara-perkara yang gaib. Ya, bidanin artinya dituduh. Dituduh menyampaikan benda-benda yang gaib yang tak munasabah. Bagi kita yakin dan percaya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui wahyu Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah benar, dan tidak kita menyangkal sedikit pun. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim, dan tidaklah Al-Quran itu satu perkataan daripada syaitan yang dilanati. Al-Quran ini bukanlah ciptaan syaitan, bukanlah perkataan syaitan, bahkan ia perkataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Al-Quran ni dibaca, kita baca dan kemahlah perkataan Allah Subhanahu Wa Taala ni. Sebab itu kita belajar tajwid, baca Al-Quran. Bukannya kita nak bacaan kita tu bacaan tajwid yang baik, tidak. Kita nak memperkenalkan bacaan, kita nak menghormati perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Selain kita baca dia punya makhraj yang baik, sifat yang baik, bukan kenapa? Kita nak hormat bahasa Allah. Itu je. Sebab Al-Quran ini kita baca kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Atas keyakinan tu. Kita baca, kita punya pahala balik kepada Allah lagi. Macam itulah maksudnya. Fa aina tadhhabun? Kamu nak ke mana? Dia Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada orang kafir musyrik. Nak ke mana kamu ni? Dah tak nak ikut Quran, menghina Nabi, tapi malaikat dia percaya. Malaikat dia tahu, dia percaya. Tapi Nabi dia tak percaya. Gila dia cakap. Jadi fa'aina tadhabun, nak ke mana? Kamu nak pakai kitab apa? Mana? Fa'aina tadhabun. Itu satu perkataan kepada Allah, in huwa illa zikrun lil alamin. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah zikr, satu peringatan
Zikrul lil alamin, bagi seluruh alam di kalangan manusia dan jin. Jin pun Al-Quran. Jin pun macam qul uhiya ila anna ustama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Jadi kami wahyukan kepada kaum Muhammad Quran, dan di kalangan jin bila mendengar Al-Quran, qalu inna sami'na qur'anan ajaba, mereka berkata kami dengar Al-Quran ni sungguh takjub. Kami dengar Al-Quran ni takjub sungguh, memang hebatlah. Wa laqad sarafna ilaika nafaran minal jinni. Minal jinni, dan di kalangan gerombolan orang-orang jin ini bila dengar Al-Quran, sami'na Quran, yaqulu hadiru, mereka berkata kami hadir. Falamma hadaru qalu ansitu, bila mereka hadir dengar Al-Quran, mereka ansitu, mereka berdiam diri. Dia dengar kan. Macam kita lah, bila kita baca Al-Quran dengar, kita tak bersembang, kita tak bercakap, sembang, dia dengar je. Contohlah jin di kalangan mereka yang Islam tu, mereka dengar Al-Quran, mereka pun terpegun, mereka kumpul, panggil kawan, kita dengar. Falamma qudiya, macam bila mana mereka bersama berada di situ, mereka mendengar dengan tekun. Itu kan, sebab itu dikatakan Nabi SAW setahun sekali bulan Ramadan, bukan bulan Ramadan, dinyatakan, saya tak ingat, tapi dia bertalaqi dengan kumpulan jin akan Al-Quranul Karim. Kemudian ayat seterusnya, liman syaa minkum ay yastaqim. Liman syaa, iaitu siapa-siapa di antara kamu yang ingin berlaku lurus. Siapa nak menghayati Al-Quran, ini Al-Quran adalah memberi petunjuk, memberi hidayah, dan jalan yang lurus. Wa hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam. Sesungguhnya inilah Al-Quran yang memberi petunjuk yang lurus. Wa yubashshirul mu'minin, dan beri gembira kepada orang mukmin, ajran kabira, dia mana pahala yang sangat besar. Baca dia, kita menghayati dia, kita suka dekat dia, mana satu ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya tu, liman syaa minkum ayastaqim. Wa ma sya'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Dan tetapi tidakkah kamu akan mahu kecuali jika dikehendaki oleh Allah, Tuhan yang menguasai seluruh alam. Maksudnya apa yang kamu kehendaki semua ni, sama ada nak kepada kebaikan atau kejahatan, sama ada nak kepada kesungguhan ataupun kelemahan, kemalasan, semua itu adalah kehendak kamu. Tetapi kehendak itu bukannya atas juga daripada kita, ianya illa ayyasha Allah, daripada kehendak Allah juga. Ayat ini perlu kita faham, ya. Kena ada pahaman-pahaman yang menyebut macam Jabariyah, dia menyebut kita manusia ni tidak ada kuasa, tidak ada menghendaki apa. Yang kita ni atas apa saja yang berlaku atas kita, bukan daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau pahaman Qadariyah pula, manusia ni bebas pilih. Bebas pilih. Allah tak ada kuasa. Sampai Allah tidak ada kuasa untuk memilih. Tetapi bagi kita ahli sunnah wal jamaah ni, kita diberi Allah Subhanahu wa taala akal kita. Pandai-pandailah kita nak milih yang jahat ke, nak yang baik ke, yang besar ke, yang kecil ke, yang nak tu yang ni lah, nak apa yang nak. Tetapi itu kehendak kita. Tapi kehendak kita itu adalah atas kehendak Allah juga. Ada Allah punya peranan ada di situ. Maksudnya peranan Allah kita tidak lupa. Sebab itu kita nak buat jahat, bila ini kehendak Allah, jangan kita terus buat jahat. Kita rasa buat jahat itu dosa. Itu ya. Maka kita beralih kepada kebaikan atas kehendak Allah dan hidayah Allah juga. Itu kata ayyasha Allahu rabbul alamin, Tuhan sekalian alam. Jadi tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, itulah tadi selesainya daripada surah yang ke-81 juzuk yang ke-30 mengenai surah At-Takwir, artinya gulung. Gulung. Jadi pada malam ini selesailah satu surah yang telah kita tadabbur sebentar tadi. InsyaAllah akan datang surah Infitar pula. At-Takwir ni
Dia sama dengan kata Rasulullah, kalau kita nak melihat hari kiamat dia di depan mata kita, nak mengetahui hari kiamat depan mata kita adalah baca surah ini At-Takwir, idza syamsu kuwirat. Yang kedua, idza samaa'u fatarat, apabila langit terbelah. Idza syamsu kuwirat. Idza samaa'u syaqqat, apabila langit belah juga. Itu segi mana yang sama. 3 surah ni kata Rasulullah, jika kita nak mengetahui kiamat depan mata kita. Kalau kita yakinlah. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna 'ilma, Allahumma arzuqna fahma, Allahumma nawwir bi nur 'ilmik, Allahumma ab'idna min nisyan, Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.